Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Hafizah binti Ramli dengan nombor matrik D17309843. Saya daripada kelas dakwah dan pengucapan awam grup 6. Sebelum saya mulakan saya punya pengucapan ataupun tajuk saya hari ini, saya harap semua sihat ya. Tadi saya akan teruskan berkenaan dengan pengucapan awam saya pada hari ini, iaitu yang bertajuk ataupun berkaitan dengan tokoh, iaitu Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari. Siapakah Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari ini sebenarnya dan kenapa saya memilih dia sebagai tokoh? Sebelum tu saya akan menerangkan sedikit mengenai latar belakang tokoh tersebut dan juga kehidupan awal beliau. Kehidupan awal Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari ini. Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari ini atau dengan nama sebenar dia adalah Tan Sri Sheikh Mokhtar Shah bin Sheikh Nur Al-Bukhari, dan beliau lahir pada tanggal 12 Disember 1951. Kehidupan awal beliau adalah sebenarnya Sheikh Mokhtar Al-Bukhari ni dia tidak sempat untuk mengambil peperiksaan SPM pada ketika itu, iaitu pada zaman dia sebab dia tidak mempunyai wang untuk membayar yuran peperiksaan pada ketika itu. Dan manakala keluarganya pula, bapanya bernama Sheikh Nur Al-Bukhari dan ibunya pula bernama Sharifah Roqiah Sheikh Muhammad Rahmat, dan keduanya berasal daripada Hadramaut, Yemen ataupun Hadramaut, Yaman. Sebelum beliau dan keluarga beliau menetap di Kedah, sebenarnya bapanya dia telah mengembara daripada hingga ke Asia Tengah untuk berniaga. So nak cakap sejak daripada latar belakang dia sendiri, keluarga dia mempunyai latar belakang perniagaan kerana bermulanya daripada bapa dia. Sebab apa? Sebab bapa dia sendiri dah mula mengembara untuk berniaga daripada tempat tinggal dia, daripada asalnya iaitu daripada Yaman, kemudian berhijrah sehinggalah ke Asia Tengah, dan kemudian mereka berhijrah ke Kedah dan menetap di Kedah. Sheikh Mokhtar ni dia mempunyai 7 orang adik-beradik dan beliau merupakan anak yang ketiga. Dan Tan Sri Sheikh Mokhtar ni dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan, hingga kan rumah yang terletak dekat kampung hutan Keriang tu, tempat tinggal beliau, tidak mempunyai katil, meja ataupun mahupun kerusi, yang merupakan antara salah satu sumber-sumber ataupun kemudahan untuk kita study ataupun menelaah. Dan disebabkan kekurangan daripada itulah menyebabkan Tan Sri Sheikh Mokhtar ni dia tak dapat nak menelaah ataupun study ataupun belajar dengan baiklah, dengan sebaiknya di rumah terutamanya. Tan Sri Sheikh Mokhtar ni telah berkahwin dengan Sharifah Zarah bin Tan Sri Sheikh kecil Sheikh Muhammad Al-Bukhari, dan mereka telah dikurniakan 7 orang anak. Siapakah Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari ni sehingga saya mengambil beliau sebagai tokoh? Apa yang saya kagumi berkenaan beliau adalah mengenai bagaimana beliau berjaya menjadi seorang businessman yang terkaya di Asia Tenggara terutamanya, dan juga bagaimana sehingga beliau juga boleh dianugerahkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah dan juga Wira Dermawan Asia. Jadi saya ingin ceritakan sebenarnya sedikit latar belakang mengenai Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari. Beliau ni adalah siapa? Beliau ni merupakan seorang ahli perniagaan dan jutawan terkaya di Malaysia, dan beliau juga merupakan seorang pengurusi Yayasan Al-Bukhari, dan pada tahun 2008 beliau telah diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah yang ke-1429 Hijrah. Dan menurut majalah Malaysian Business, beliau mempunyai kekayaan ataupun mempunyai harta yang bernilai sehingga RM8.84 bilion pada tahun 2005. Dan hal tersebut telah menjadikan beliau sebagai orang terkaya, orang ketujuh yang terkaya di Malaysia bermula daripada 2005 sehinggalah 2011. Maksudnya statistik tersenarai itu
bermula daripada 2005 sehingga 2011 beliau disenaraikan sebagai orang ketujuh terkaya di Malaysia. Dan menurut majalah Forbes, beliau merupakan orang yang ke-32 terkaya di Asia Tenggara dan syarikatnya mempunyai 67,700 tenaga pekerja. Malah beliau juga telah dinobatkan ataupun dianugerahkan sebagai Wira Dermawan Asia selain daripada Datuk Muhammad Said Ibrahim, Leonard Linggit Tun juga dan Hishamuddin Ubaidullah yang dulu sebelum ni mereka juga dikenali sebagai ataupun dianugerahkan Wira Dermawan Asia. Okey, kita lihat pula berkenaan dengan bagaimana kerjaya perniagaan beliau sehingga beliau berjaya dianugerahkan ataupun tersenarai sebagai seorang bisnesmen yang terkaya dan jutawan di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Okey, kerjaya perniagaan beliau ni mempunyai satu proses atau satu proses yang sangat panjang. Bermula daripada perniagaan runcit beliau yang beliau lakukan sejak daripada kecil lagi ataupun sejak daripada kecil. Sebab apa? Sebab beliau membantu ibu dia menanam sayur-sayuran. Lepas tu dia jual pula nasi lemak dekat pasar jalan Teluk Wanjah ketika itu. Selain itu, beliau juga membantu ayah dia untuk menternak lembu dan kerbau. Okey, tapi permulaan tu bila beliau menanam sayur-sayuran dan juga menternak lembu dan kerbau yang dijadikan sebagai salah satu perniagaan. Perniagaan tersebut telah mengalami satu masalah disebabkan oleh berlakunya wabak kaki dan mulut yang merebak ke seluruh selatan Thailand, Kedah dan Perlis pada ketika itu. Dan semua ternak petani mati begitu saja. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai perniagaan runcit beliau. Kemudian saya teruskan lagi mengenai syarikat usaha sama sebab kerjaya perniagaan Tan Sri Sheikh Mottad Al-Bukhari ni mempunyai empat sektor, iaitu perniagaan runcit, syarikat usaha sama, penswastaan pelabuhan dan juga dari sudut sektor sektor lebuh raya. Okey, saya akan bagaimana pula mengenai kerjaya perniagaan dia di syarikat usaha sama. Menurut laporan ataupun kajian yang saya baca, antara salah satu syarikat usaha sama di bawah Tan Sri Sheikh Mottad Al-Bukhari ni adalah Bukhari Sendirian Berhad, di mana syarikat ini telah memulakan perniagaan gula dan juga beras, yang iaitu dan telah beroperasi ataupun telah ditubuhkan pada tahun 1977. Kemudian pada tahun 1979 Sheikh Mottad telah berjaya untuk menubuhkan syarikat usaha sama Susu Mas Sendirian Berhad dan mempunyai 51% saham daripadanya dengan New Zealand Milk Products, iaitu dengan mempunyai 49% saham daripadanya. Dan pelbagai produk telah dikeluarkan daripada syarikat usaha sama Susu Mas ni dengan New Zealand Milk Products. Antaranya adalah produk susu Fernleaf tu sendiri yang saya rasa kita semua kenal kan, jenama Fernleaf, jenama susu Fernleaf yang adik-adik kita yang untuk budak-budak minum kan. Okey. Seterusnya pada tahun 1978 beliau telah menyertai delegasi perdagangan ke Expo Perdagangan Canton, China, dan beliau berjaya untuk menjadikan sistem barter sebagai salah satu perniagaan beliau dengan menukarkan koko daripada Malaysia dengan teh daripada China. Kemudian beliau juga berjaya untuk menubuhkan kilang Amtek Holdings bagi mengeluarkan kasut dan menubuhkan kilang Oriental Garments Uniform Division bagi mengeluarkan pakaian tentera ataupun askar terutamanya. Dan syarikat ini telah disenaraikan di papan kedua Bursa Saham Kuala Lumpur pada tahun 1998. Dan hasil daripada keuntungan tersebut, beliau telah membeli Sparkman Shop dan hak bagi mengeluarkan dan memasarkan pakaian berjenama Crocodile. Dan kini anak syarikat Amtek Holdings ni telah berjaya mengeluarkan jenama kasut Amtex Shoes dan juga pakaian berjenama Lee Coopers dan Lois bagi pasaran ekspor di bawah anak syarikat Amtex Garments Sendirian Berhad. Seterusnya adalah mengenai dengan dasar penswastaan, iaitu sektor penswastaan pelabuhan, di mana ketika dasar
ketika dasar penswastaan dijalankan oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir bagi mengurangkan pergantungan kerajaan pada ketika itu. Sheikh Mokhtar telah membeli Johor Port melalui tender pada harga RM330 juta dan berjaya untuk menjayakan Pelabuhan Tanjung pelepas bagi menyaingi Singapura. Dan Johor Tenggara Oil Palm Sendirian Berhad pula dibelinya pada harga RM135 juta. Dan pelabuhan itu semakin maju hingga berjaya meyakinkan dua buah syarikat perkapalan antarabangsa iaitu Maersk Sealand dari Denmark dan Evergreen Marine dari Taiwan supaya berpindah daripada yang pada mulanya mereka ni berlabuh di Singapura, kemudian berpindah ke Pelabuhan Tanjung Pelepas, yang mana Pelabuhan Tanjung Pelepas tu terletaknya di Malaysia tu sendiri. Seterusnya dari sudut ataupun sektor lebuh raya pula, bagaimana pula kerjaya perniagaan beliau? Sheikh Mokhtar ni telah berjaya membeli syarikat kejuruteraan MMC Corporation pada harga RM3 sesaham daripada Permodanan Nasional Berhad PNB, dan berjaya mendapatkan kontrak untuk membina lebuh raya pantai timur, iaitu sambungan lebuh raya daripada Karak ke Kuala Terengganu, dan beliau turut memiliki saham sebanyak 22.7% dalam Malakoff Berhad iaitu IPP yang merupakan syarikat pembekalan elektrik dan gas Malaysia. Okey, seterusnya adalah MMC Corporation Berhad juga telah berjaya bergabung dengan Jega Muda Berhad dan berjaya mendapatkan projek landasan kereta api berkembar yang bernilai RM14.5 bilion sebelum ia dibekukan oleh kerajaan kerana faktor pemulihan ekonomi pada ketika itu. Seterusnya dari sudut sektor lebuh raya ini juga, Sheikh Mokhtar ni juga dikatakan telah membeli kepentingan majoriti dalam lapangan terbang antarabangsa Senai Johor. Namun pada 1 November 2003, SATS ataupun SATS telah mengambil alih lapangan terbang antarabangsa Senai tersebut daripada Malaysia Airports Holdings Sendirian Berhad pada harga RM80 juta. Dan menerusi syarikat DRB Highcom Berhad biliknya, Sheikh Mokhtar telah membeli syarikat kereta Lotus dari jenama Proton Holding Berhad pada harga RM1.29 bilion dan juga memiliki 32.21% dalam Pos Malaysia Berhad. Okey, itu adalah sedikit sebanyak mengenai kerjaya perniagaan beliau dan sehinggakan beliau berjaya tersenarai antara usahawan ataupun businessman terkaya dan berjaya di Malaysia serta di Asia Tenggara. Okey, seterusnya kita lihat pula berkenaan dengan aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh beliau sendiri, dan sebenarnya aktiviti kebajikan beliau ni sedikit sebanyak telah mempengaruhi kenapa beliau melayakkan beliau untuk dianugerahkan ataupun tersenarai sebagai tokoh Ma'al Hijrah serta sebagai Wira Dermawan Asia. Dan sebenarnya ini merupakan salah satu perkara yang menarik minat saya, kenapa saya memilih beliau sebagai tokoh. Antara aktiviti kebajikan beliau adalah seperti yang saya dah nyatakan sebelum tadi, beliau telah mengasaskan Yayasan Islam Al-Bukhari pada tahun 1996 dan telah membina serta menguruskan Muzium Kesenian Islam yang bernilai RM70 juta di Kuala Lumpur. Selain banyak menjalankan kerja-kerja amal dan kebajikan, terutamanya di sekitar negeri Perak dan juga Kedah, melalui yayasan ini juga sebanyak RM1 bilion telah disumbangkan ataupun didermakan untuk membiayai pelbagai program kebajikan. Dan selain itu, melalui yayasan ini jugalah Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari ini telah menubuhkan universiti swasta yang kini dikenali sebagai Universiti Antarabangsa Al-Bukhari ataupun AIU di Alustar Kedah, dan juga telah mewujudkan satu program tuition Al-Bukhari pada 2001, dan program tersebut telah mendapat sambutan yang sangat bernaslah daripada masyarakat kerana sebanyak 500 pusat tuition telah ditubuhkan dan telah menerima 22,000 pelajar untuk menyertai kelas tuition tersebut. Seterusnya adalah
menerusi Yayasan Al-Bukhari ini juga, Tan Sri Syekh Muhtar telah menyumbangkan ataupun mendermakan wang dia untuk membaik pulih 20 buah masjid, membaik pulih dan membina, yang mana sekitar 20 buah masjid supaya terang dan bercahaya. Dan antara masjid yang dibina ataupun dibaik pulih itu adalah masjid di rantau. Seterusnya, pada tahun 2000, Yayasan Al-Bukhari ini telah menermakan sejumlah RM7.75 juta kepada Oxford Center for Islamic Study, yang mana universiti ini, bukan universiti, maafkan saya, yang mana center ni, Center for Islamic Study ni merupakan pusat pengajian Islam yang terkenal di serata dunia. Dan Yayasan Al-Bukhari juga kini sedang membantu Institut Pembangunan Pendidikan Maju MIED dalam projek bagi mengasaskan Institut Perubatan Sains dan Teknologi Asia di Sungai Petani Kedah. Malah, Yayasan Al-Bukhari ini juga telah menyumbangkan sebanyak RM1 juta bagi projek Langkawi, iaitu projek yang dimulakan oleh MCA bagi mengumpul dana dan juga menjalankan projek pendidikan di luar bandar, serta memberi beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu. Itu adalah sedikit sebanyak mengenai apakah aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh beliau. Dan seperti yang kita dapat lihat, antara aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh beliau adalah beliau banyak mendermakan harta dia ataupun menyumbangkan harta dia ke jalan Allah sebenarnya, ataupun nak katakan ke jalan yang baik. Sebab apa? Sebab beliau sumbangkan harta dia dan dermakannya kepada institut pendidikan, kepada untuk membaik pulih masjid, and then membuat program beasiswa untuk pelajar bagi membantu mereka yang kurang mampu. Dan itu merupakan salah satu sikap ataupun satu sifat yang baik ataupun yang boleh kita contohi daripada Tan Sri Syekh Muhtar Al-Bukhari ini sendiri. Dan rumusan daripada kisah ataupun penceritaan mengenai siapakah Tan Sri Syekh Muhtar Al-Bukhari sehingga saya memilih daripada tokoh ni adalah apa yang saya dapat pelajari daripada beliau selain mengagumi beliau dari sudut kebijaksanaan beliau, menguruskan perniagaannya sehingga berjaya menghasilkan satu keuntungan yang besar dan memberi sumbangan bukan sahaja dalam ekonomi negara, tapi malah juga berjaya untuk memberi sumbangan kepada masyarakat itu sendiri, dan sehingga kan menjadi antara salah seorang yang dikagumi serta disegani di Asia Tenggara terutamanya. Dan bagi saya itu adalah satu inspirasi yang sangat bagus untuk kita jadikan dia sebagai role model, dalam sudut perniagaan terutamanya. Okey, seterusnya perkara yang melibatkan aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh beliau, iaitu aktiviti dan juga sikap dermawan beliau ataupun sifat ataupun sikap beliau yang suka sangat bersedekah. Bagi saya itu adalah antara salah satu perkara yang perlu kita contohi ataupun kita pelajari daripada beliau. Walaupun beliau ni mempunyai kekayaan yang sehingga mencapai 84 juta dan menjadi antara orang yang terkaya, tapi beliau sangat-sangatlah tidak memandang rendah pada orang lain ataupun sombong, malah membelanjakan ataupun menyumbangkan harta beliau ke jalan yang benar lah, ke jalan orang kata berkongsi rezeki tu dengan orang lain. Jadi saya nak kaitkan sedikit dengan amalan sedekah, yang mana amalan sedekah ni dalam Islam ni amat dititik beratkan ataupun sangat ditekankanlah dalam Islam tu sendiri. Dan amalan sedekah ni sangat berkait rapat dengan iman seseorang Muslim tu sendiri. Setiap sedekah tu diterima di sisi Allah SWT, dan Allah akan membalas dan membayarnya di dunia lagi apabila kita bersedekah dekat jalan Allah. Dan itu merupakan satu janji Allah dalam Al-Quran, iaitu sesiapa yang bersedekah di jalan Allah, Allah akan gantikan semula dengan ganjaran yang paling sedikit 10 kali ganda pahala, manakala paling banyak adalah 700 kali ganda. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud,
bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti biji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, iaitu rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Okey, dekat sini kita dapat lihat bahawa Allah tu sendiri dah janjikan tentang ganjaran bila mana kita bersedekah ataupun membelanjakan serta menginfakkan harta kita ke jalan Allah tu sendiri. Justru setiap mukmin ni kita perlu yakin bahawa amalan sedekah tu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa sekiranya ia sentiasa diamalkan dalam hidup kita. Dan Allah juga ada berfirman yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan menyekatnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hambanya. Dan apa sahaja yang kamu berikan, Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Okey, daripada situ kita dah dapat fahami, bila mana kita bersedekah dan melakukan amal jariah, kita akan dapat antara 4 kelebihan ataupun fadilat daripadanya. Antaranya adalah rezeki kita akan ditambahkan. Allah akan tambahkan rezeki kita, dan rezeki yang ditambahkan tu akan mendapat keberkatan. Seterusnya adalah dengan bersedekah dengan bersedekah juga kita mampu untuk memberi. Dengan bersedekah juga mampu memberi ketenangan hati dan juga kebahagiaan dalam diri kita. Sebab apa? Dengan membelanjakan harta ke arah kebaikan dan membantu orang lain ni, dia akan mendorong peningkatan hormon-hormon kebahagiaan dalam diri kita, dalam otak kita lah terutamanya bila mana kita bersedekah ni. Dan kajian sains sendiri telah membuktikan kebenaran tersebut, bahawa bila kita bersedekah ni akan dapat meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan dalam otak kita. Seterusnya dapat melahirkan rasa syukur, dan rasa syukur ni adalah apabila kita rasa berterima kasih kepada Allah dengan apa sahaja nikmat ataupun rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Dan salah satu cara untuk kita berterima kasih dengan rasa syukur tu atas nikmat ataupun rezeki yang Allah kurniakan adalah dengan cara kita bersedekah ataupun berkongsi rezeki kita dengan orang lain. Dan keempat adalah amalan sedekah ni akan menjadi amal yang tidak putus sampai mati, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah amal jariah, doa anak yang soleh, dan juga ilmu yang berguna serta dimanfaatkannya. Dan okey, oleh itu dapatlah kita rumuskan bahawa bila mana kita bersedekah, antara antara fadilat yang akan kita dapat adalah rezeki kita akan bertambah dan mendapat keberkatan daripadanya, akan dapat melahirkan rasa tenang dalam diri, melahirkan rasa syukur kepada atas nikmat Allah. Kemudian amalan tu akan menjadi amalan yang tidak putus sampai mati. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai tokoh yang bernama Tan Sri Syekh Motta Al-Bukhari, dan apakah inspirasi yang boleh kita jadikan dia sebagai contoh dan role model dalam kehidupan kita. Dan seterusnya saya berharap agar sedikit daripada penceritaan saya mengenai tokoh yang bernama Tan Sri Syekh Motta Al-Bukhari ini dapat memberi manfaat kepada awak semua, maupun diri saya sendirilah, serta dapat menjadikan beliau sebagai antara salah seorang role model dalam hidup kita, supaya menjadi seorang yang lebih seorang yang berkeyakinan, sentiasa yakin dengan impian yang kita bina, seorang yang tidak sombong dengan rezeki yang telah ataupun nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, walau siapa pun diri kita, sama ada kita kaya, miskin, pandai ataupun kurang pandai dan sebagainya. Dan seterusnya dapat melahirkan ataupun mewujudkan rasa ataupun syukur dengan setiap nikmat yang telah Allah kurniakan tu, serta dapat mendidik diri kita supaya menjadi seorang yang sikap dermawan dan suka bersedekah ke jalan Allah. Okay, itulah sedikit sebanyak mengenai apa yang saya ingin ceritakan berkaitan dengan tokoh yang bernama Tan Sri Syekh Motta Al-Bukhari. Jadi itu sahajalah daripada saya. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun ada kekurangan serta kelemahan daripada penyampaian dan pengucapan saya pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, dan yang lemah tu datang daripada khilaf dan silap saya sendiri. Okay, akhir kata, sekian, terima kasih. Dan jika ada apa-apa persoalan, boleh ajukan kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba untuk jawab.
Okey, assalamualaikum. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.